washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu sahla jashita bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya. Temu lagi kita pada hari ini untuk berbincangkan kitab Idahul Maqsud fi Bayan Wahdatul Wujud karya Al-Allamah Syekh Abdul Ghani An-Nablusi yang telah dimelayukan, diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Syekh Muhammad Saleh ataupun dinamakan sebagai Muhammad Budi Haji Muhammad Saleh. Terus kata pengarang muka surat yang ke-6 5 baris pada bawah. 5 baris pada bawah. Dan bermula yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tiap-tiap mukallaf ialah bahawa membicarakan, artinya kalau seorang mukallaf nak bicarakan perkara ini, nak sembang tentang wahdatul wujud, nak tahu tentang apa itu wahdatul wujud, kata pengarang, akan daripada wahdatul wujud dan menempatkan ataupun menetapkan dengan di wahdatul wujud di atas wajah yang sempurna, wajah yang tepat, wajah yang kamal. Maknanya meletakkan maksud kefahaman wahdatul wujud yang sempurna dan mengambil ingat di atasnya, mengambil ingat daripada maksud wahdatul wujud itu sendiri, kefahaman yang sebenar daripada wahdatul wujud itu, dan meninggalkan barang yang lain daripada segala perkataan ulama kalam. Tinggalkan perkataan ulama kalam. Dengan makna yang lainnya, apabila kita bicarakan tentang tauhid tauqid ini, bicarakan tentang wahdatul wujud ini, hendaklah kita mendengar daripada huraian mereka yang dalam bicara tersebut. Kalau ilmuwan kalam, dia akan bicarakan tentang suatu perkara itu berdasarkan dengan istilah dia, dengan apa yang mereka bicarakan. Itulah gaya bahasa mereka. Dan manhaj juga berbeza. Oleh kerana itulah, kalau kita katakan Syekhul Akbar Ibn Arabi bukan sebagai Asy'ariyah, kita akui seandainya yang dimaksudkan bukan Asy'ariyah dari sudut metod. Kerana metod Asy'ariyah itu adalah metod jidal, metod akli, metod bangsa boleh menjadi pendalilan dan sebagainya, boleh dibicarakan, boleh disusun aturkan semua, boleh diperbahaskan. Itulah manhaj bagi kalam. Jadi kalau begitu, Syekhul Akbar Ibn Arabi memang betul bukan Asy'ariyah, kerana metod dia adalah metod zauqi, metod mukasyafah. Kalau begitu kita katakan Imam Ghazali juga bukan Asy'ariyah. Lain fan, lain gaya bahasa. Ya, jadi Imam Ghazali bukan Asy'ariyah dari sudut macam mana? Apabila membicarakan tentang sufi ini. Jadi manhajnya bukan manhaj Asy'ariyah pada ketika itu, iaitu merujuk kepada manhaj ilmu kalam. Kerana manhaj sufi adalah manhaj mukasyafah. Namun Imam Ghazali adalah Asy'ariyah dari sudut mana? Dari sudut akidah, iaitulah apabila membicarakan tentang dalil-dalil qat'i ketuhanan, bicarakan tentang tempat pengambilannya daripada Quran, ini bicarakan, itu memang Asy'ariyah. Begitulah juga bila maksud yang difahami oleh Imam Abu Hasan Imam Ghazali itu menggunakan Asy'ariyah, sama dengan Asy'ariyah, maka Imam Ghazali juga Asy'ariyah dari sudut yang lain. Begitulah juga Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi, dia bukan Asy'ariyah dari sudut manhajnya, bukan, tapi akidahnya walaupun kita katakan bukan sebagai Asy'ariyah, namun
kebanyakannya bertepatan dengan Asy'ariyah ataupun ianya berdasarkan kepada berdasarkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada daripada mereka yang mana mereka menggunakan manhaj ilmu kalam, nama sebagai mutakallimin. Adanya Asy'ariyah, adanya Maturidiyah. Ada di antara mereka daripada golongan-golongan sufi. Bila kita kata golongan sufi, maka manhaj mereka itu adalah mukasyafah. Walaupun begitu, asas-asas mereka tentang akidah ketuhanan, akidah agama sebagai asas fardu ain tak ada beza dengan ilmu kalam. Tak ada beza sebagai akidah. Itu kita kena akur perkara tersebut. Oleh kerana itulah Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi meletakkan khulasah, meletakkan ringkasan bagi karya Imam Ghazali, itulah Al-Iqtisad fil I'tiqad, diringkaskan lalu dimasukkan pada muqaddimah kitab Futuhat Makkiyah. Sebagaimana Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada awal perbincangan tentang Ihya Ulumuddin dibicarakan tentang ilmu akidah, qawaidul aqaid. Jadi itulah maknanya Syekhul Akbar Ibn Arabi sebenarnya mengambil acuan daripada Imam Ghazali juga. Tak tahu perkembangan pertambahan itu biasa berlaku. Makin lama makin berkembang. Kalau kita bicara kitab fiqh sekarang dengan apa dalam Imam Ahmad Idris ataupun Imam Ghazali dah tak sama dah. Cara susunan dia, tapi dia punya maksudnya tetap sama. Lalu kata pengarang lagi, ini yang dimasukkan barang yang lain dan meninggalkan barang yang lainnya daripada segala perkataan ulama kalam. Artinya selain daripada manhaj sufi. Kerana bahawasanya ialah perkataan yang sebenar dan iktikad yang sebenar. Perkataan yang sebenar dan iktikad yang sebenar. Jadi kata pengarang di sini, kerana bahawasanya yang kita bicarakan yang dimasukkan dengan wahdatul wujud itu ialah perkataan yang sebenar dan iktikad yang sebenar. Ini kekunci dia. Jadi ambil, jangan kisah pasal awam, biarkan dia. Yang penting iktikad itu, kefahaman itu adalah bertepatan dengan hak, benar. Ini kekunci dia. Nanti akan bicarakan macam mana sebenar tersebut. Dan bermula yang wajib pula memeliharanya. Memeliharanya daripada ni nak baca saya duduk tak tempat tanya lagi ni. Lambau calik ni luka ke? Luka ke? Sebab dalam bahasa Arabnya ta'nun artinya menghentam, maknanya mengkritik, melanggar. Jadi wajib pula memeliharanya. Jadi memeliharakan tentang wahdatul wujud, ini perbincangan wahdatul wujud, daripada cercaan, daripada kritikan, daripada hentaman segala orang yang menghentam, meluka ni. Jadi kalau siapa tahu, sahabat yang tahu ni maksudnya bahasa orang Kedah pun orang Kedah ni luka dengan luka ke berluka. Takut dia luka. Dia bicara dan cela. Dia ta'nu juga, maksudnya hentaman, tikaman. Tikaman ta'nu. Jadi jangan buat pasal lah sampai orang nak kritik kita, nak menghentam kita. Jangan timbulkan isu, jangan timbulkan syubhat-syubhat, jangan. Dan cela segala yang jahil baginya. Mana dia tak tahu, dia jahil, maka dia mencela. Jadi kita pelihara perkara tersebut jangan berlaku. Yang berkata-kata padanya pada wahdatul wujud ini daripada ketiadaan mengenal dengan dia dengan wahdatul wujud. Maksud wahdatul wujud yang sesat, yang menyesatkan. Jadinya juga pelihara juga daripada apa dia? Orang nak bicarakan tentang wahdatul wujud ini yang mana sesat, yang menyesat. Oleh kerana itulah bicara saya katakan minggu lepas tu, perkara ini amat
sensitif. Silap sikit tergelincir orang. Jadi timbulnya fitnah, timbulnya kekeliruan masyarakat apa semua. Tapi boleh bicara boleh, tapi sekadar yang boleh orang boleh adapt, orang boleh fikirkan, boleh susunkan. Tengok pada kesesuaian. Tapi secara melulu semua tak. Lebih baik kita sekatkan perkara tersebut. Wa'lam, ketahui olehmu bahawasanya tiadalah tujuan dengan wahdatul wujud itu menyalahi barang yang di atas segala aimah Islam. Jadi dia bagi tahu kita sini bahawasanya hendaklah kau ketahui bahawasanya wahdatul wujud ini dia sebenarnya bukanlah menyalahi dengan segala aimah kita dalam bidang fiqh, dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid dan sebagainya. Sebenarnya tidak menyalahi pun. Yang majlis masalah sekarang salah faham tu je. Tu kena pegang dulu. Dah pegang macam tu, barulah mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mahamkan apa maksud yang sebenar. Oleh kerana itulah dalam kitab Insanul Kamil, dalam kitab Futuhat apa semua, dan juga Imam Ghazali juga bicarakan dalam bicara mukasyafah ini minimum ialah at-tasdiq. Dah cukup, kau benar kawan ni dah, aku tak mampu. Itu minimum. Tapi kalau dia dah mula menolak daripada peringkat awal, susahlah. Susah daripada peringkat awal, dah ada ta'assub, dah ada tak kata benda ni salah, memang dia akan jumpa salah saja. Tapi kalau dia membenarkan perkara tersebut, apabila bicarakan tentang mukasyafah, dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan hijab, dibukakan kefahaman, maka pada ketika itu satu persatu Allah Ta'ala akan bukakan. Yang pentingnya kefahaman yang nampak bercanggah dengan zahir, kefahaman itu tolak. Tolak macam mana? Ini bukan maksud yang dipahami, yang dia nak ditujukan, yang nak diberitahu oleh pengarang tersebut. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Abdul Qadir Al-Jili. Bukan ini yang dimaksudkan, yang kita faham bertentangan dengan syariat. Kerana dia sendiri dah dikatakan apa yang dia ambil itu, apa yang dinyatakan itu dia ambil daripada Quran dan juga sunnah. Seandainya kamu tak nampak pada zahirnya bertentangan, sebenarnya perkara itu dengan kelayakan kamu. Kamu tak perasan. Sama ada perkara itu diambil secara jelas ataupun secara kiasan-kiasan. Yang penting semuanya diambil daripada Quran dan sunnah. Sama ada kita jumpa ataupun tidak jumpa. Jadi kalau peringkat awal lagi kita dah tolak, maka susahlah sikitlah. Oleh kerana itu tawakuf dulu, kena cari. Tapi makna yang zahir tu memang zahir makna ini yang kami fahami ini, yang mana bertentangan dengan Quran sunnah ini kami tolak, bukan makna ini. Maknanya cara kita menyikapi ilmu ni yang kita tidak dapat faham. Kes macam ni, bila dikatakan bagian-bagian kenyataan itu bertentangan dengan syariat, maka kenyataan itu kita pegang bahawasanya kenyataan ini zahirnya menyalahi akan syariat, menyalahi akan menyalahi dengan agama zahir kenyataan. Dalam masa yang sama kita mengatakan ini bukanlah yang kita faham, ini bukanlah yang dimaksudkan, yang nak disampaikan oleh pengarang. Apakah maksud sebenarnya? Biarlah Allah Ta'ala tunjukkan lagi masa yang akan datang. Ini yang kita kata, ini berdasarkan dia punya metodologi dia sendiri, cara penulisan dia maklumkan kepada kita. Bukan kita nak tiba-tiba nak berbaik sangka, tidak. Kerana itulah yang diberitahu kepada kita. Bila kita nak masuk tempat suatu orang, kita kena ambil dia peta dia. Kita kena ambil manhaj, metod dia macam mana, penulisan dia apa semua, bagaimana dia punya cara dia. Dia kata kalau semua kenyataan-kenyataan aku yang ini ada dalam Quran dan sunnah, seandainya kita tak jumpa kerana kelalaian kita yang kekurangan kita, pada ketika itu kita pegang, oh maknanya dia kata sama dengan Quran dan sunnah, artinya kefahaman ini yang aku fahami salah, aku salah faham maksud. Tapi zahir ini masalah lah. Zahir yang kita faham itu memang bertentangan, tapi yang nak dimaksudkan bukan itu. Jadi kita serahkan. Ini dinamakan sebagai takwil. Takwil artinya bila kita tak faham, kita takwilkan dengan maksud serahkan kepada manhaj dia, metod dia. Bukalah dia punya buku apa nama. Kalau kita nak buat suatu benda, kita buka manual. Tengoklah manual dia. Kita buat manual kita sendiri, itu yang jadi lain. Yang jadi masalahnya sekarang, apabila mereka awal lagi peringkat, mereka mengatakan Abdul Qadir Al-Jili, Ibn Arabi, dia seorang batiniah, dia akan membelit-belitkan. Dia maksud lain dengan cara yang lain. Dia akan menyembunyikan akan batin ni yang nifaq dan sebagainya, zindik apa semua. Jadi, kalau kau dah
awal lagi kau dah tuduh macam tu, ada kau menuduh, kau memfitnah. Kerana apa? Kerana perkara itu perkara yang dalaman, kau tak tahu. Tapi kalau kau kena ikut Zahir, Zahir macam mana? Dia dah bagi tahu metod dia, dah bagi tahu dia punya manual dia, kau kena ikut itu. Kalau kau lari daripada manual dia, dia yang kau rasa macam betul dah aku set upkan robot ni. Dia terbalik kepala kat kiri, kaki kat atas. Memang kalau cakap dah salah, dia tak pandai buat robot. Padahal manual tadi kita tak ikut. Kita ikut manual kita salah. Itu kena kata orang semua, itu semua nak mencari kebenaran dah. Kata pengarang lagi, bahkan tujuan dengan yang demikian itu ialah barang yang mufakat di atasnya oleh sekalian orang yang khas dan yang awam. Jadi kalau kita dapat lihat, dapat mengelak akan maksud sebenar, kefahaman sebenar tentang wahdatul wujud, intipati wahdatul wujud itu sebenarnya tepat dengan orang awam, tepat dengan mereka yang dalam pelbagai aliran, pelbagai khas, pelbagai dia punya operation, pelbagai dia punya martabat yang khususiah semua. Sebenarnya sama ketepatan. Itulah yang ada pada orang awam, itulah juga yang ada pada orang yang khawas, khas. Dan barang yang dialah maklum daripada agama dengan mudah. Artinya intipati itu juga sebenarnya terkandung dalam masalah, dalam bicara maklumat-maklumat akidah-akidah yang diketahui dari agama secara mudah. Seperti mana solat lima waktu, semua orang tahu. Daripada ketiadaan ingkar sama sekali daripada orang yang mukmin, itu sebenarnya hal intipati dia. Dan tiada daripada yang kafir, bahkan tiada juga bahkan tiada daripada yang kafir. Artinya intipati itu sebenarnya bukan sekadar ada dalam kepahaman orang mukmin, sebenarnya ada dalam kepahaman orang kafir. Dan tiada boleh dirupakan padanya itu ingkar di sisi uqala. Jadi kalau tengok, kita faham intipati daripada wahdatul wujud itu, kalau orang yang berakal, dia tak akan tolak intipati itu, kepahaman sebenar tentang wahdatul wujud yang dimaksudkan daripada makhluk. Kerana bawakan ini yang dia punya perbincangan ni. Kerana sekalian alam, semua alam masih Allah daripada Allah Ta'ala, sekalian alam, kesemuanya, semua alam di atas berlainan segala jenisnya. Ada berakal, ada tak berakal, ada yang berkembang, ada tak berkembang, dan sebagainya. Dan segala bagainya, ada segala bagainya. Dan segala zatnya. Ada yang diiring kesat, kerat dan sebagainya. Ada yang bertempat, ada tak bertempat, ada di luar, ada tak. Ada alam rohani, ada alam jasmani semua. Ada daripada tiada. Tu. Semua makhluk ini adanya wujudnya tadi beralih daripada tiada. Ada asalnya tiada, maujud ba'dal adam. Ada selepas daripada tiada. Yang mana ada itu maujud itu dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiadalah ada makhluk itu dengan sendirinya. Jadi bukan qiyam binafsi, bukan dirinya sendiri, bukan bizatihi, bukan lizatihi, bukan. Bahkan wujudnya makhluk itu dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, biwujudi ghairihi, dengan wujudnya yang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara atasnya wujud daripada tiap-tiap kelip mata dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala makhluk ini, setiap detik kewujudan itu ialah dengan kewujudan Allah Taala, tiada dengan dirinya. Oleh kerana itulah kita ambil perlu tolak, kita analogi kau untuk nak faham. Wujud ialah jelas. Wujud ialah terang. Wujud ialah cahaya. Dalam alam hisiah ini, yang sebenar-benar cahayanya adalah apa dia? Matahari.
Itulah sebenar-benar cahaya. Matahari memantulkan kepada bulan. Adakah bulan itu bercahaya ataupun bulan bercahaya dengan cahaya matahari? Bulan bercahaya dengan cahaya matahari. Daripada bulan itu memantul ke bumi. Adakah cahaya di bumi itu adalah cahaya bumi ataupun cahaya dengan cahaya matahari? Dengan cahaya matahari. Begitulah juga masuk dalam lubang, dalam tingkap, melalui tingkap, lorong masuk ke rumah. Terangnya rumah, dapat kita melihat tembok. Dapat melihat tembok, terang. Jadi adakah cahaya itu ialah cahaya tembok? Tidak. Cahaya tembok itu cahaya dengan cahaya. Jadi fahamkan di situ, yang dimasukkan dengan cahaya sebenarnya ialah matahari. Matahari itulah yang sebenar-benar cahaya. Kerana dia bercahaya dan memberi cahaya. Dia adalah cahaya. Dah faham itu dah. Jadi kita faham di situ yang dimaksudkan, kita comparekan untuk mudah faham. Wujud itu ialah cahaya. Jadi cahaya wujud apa dia? Matahari. Kita faham itu. Cahaya-cahaya semua matahari. Wujud ialah matahari. Bila Allah Ta'ala itu sebagai wujud, Allah Ta'ala itu cahaya. Allah Ta'ala itu cahaya. Kemudian kita lihat pada alam hissi. Al-Ghazali bicarakan tentang bunga. Kita melihat bunga di siang hari, nampak warna bunga merah. Di malam hari nampak bunga? Tak nampak bunga. Semata-mata diri bunga tadi, jelas tak? Apa yang dimaksudkan wujud di situ? Ialah nyata. Yang dimaksudkan wujud di situ ialah nyata, jelas, cahaya. Itulah yang dimaksudkan dengan wujud. Baiklah. Lalu adanya siang hari kita melihat apa dia? Melihat bunga tadi, jelas bunga. Yang kita tak nampak cahaya begitu, tak perasan cahaya. Sebenarnya kita melihat cahaya dan juga bunga. Bunga tu dia tidak ada cahaya, yang ada cahaya lah cahaya. Jelas itu yang dimasukkan cahaya. Cahaya ialah kejelasan, zuhur, jelas, terang, itu yang dimasukkan cahaya. Diri bunga tu jelas, tegang ke tidak? Tidak. Kita terpalit, tersedar akan akan bunga tadi sebab ada cahaya. Adakah cahaya itu cahaya bunga? Tidak. Cahaya adalah cahaya. Jadi jelasnya bunga tadi sebab ada cahaya. Apakah cahaya tadi? Matahari. Jadi kita kaitkan tentang wujud. Allah Ta'ala itu wujud dengan diri sendirinya, bizatihi, lizatihi. Ini dinamakan sebagai qayyum. Wujud dia wujud sendiri dengan diri sendiri. Kemudian adanya kita ini, perkataan ada ialah wujud. Allah ialah ada. Wujud itu ialah ada. Jadi wujud itu ialah Allah. Jadi wujud itu ialah diri zat. Kita akan bicarakan. Wujud ialah diri zat. Jadi kita katakan sebagai wujud. Itulah wujud, cahaya tadi. Kemudian dilihat kepada diri kita ini, diri kita. Apa maksud diri kita? Diri kita. Yang apa yang dimasukkan diri kita? Bukan wujud kita di perbincangan tentang wahdatul wujud ni. Apa yang dimasukkan dengan apa nama diri kita? Ialah jisim kita, jirin kita, tulang kita, bulu kita. Bulu kita, tubuh badan kita ini, kalau analogi tentang bunga tadi, diri kita adalah diri bunga. Analogi bagi wujud itu ialah cahaya. Cahaya ialah wujud. Jadinya adanya diri kita ini bukanlah bila kita kata bagi ada diri kita ini, bukanlah dimasukkan tentang apa ni? Jisim kita ini, tidak. Bila kita kata wujud, bila masuk wujud itu merujuk kepada cahaya. Jadi kita ni tak ada apa-apa. Kewujudan kita ini terpapar apabila adanya kewujudan tu Tuhan. Cahaya pada bunga tadi, cahaya bunga ke cahaya apa? Cahaya matahari.
matahari tadi nampak. Jadi nyatanya bunga tadi sebab ada cahaya. Jirim kita ini dengan wujud Allah. Jadi jelas bunga dengan cahaya. Kita ini sampai setiap detik tak akan cahaya, tak akan ada seandai kecuali dengan adanya wujud Allah. Jadi kalau cahaya pada bunga, pada seluruh ini ada cahaya matahari, begitulah segala zat-zat semua makhluk ini wujudnya dengan wujud Allah, sebagaimana cahaya menerangi langit dan juga bumi. Itu kefahaman tentang wahdatul wujud. Kita baca sikit lagi. Ini sebagai asas, gambaran asas ni. Dipelihara atasnya wujud pada tiap-tiap kelip mata dengan wujud Allah Ta'ala. Malam bunga tak nampak, lampu tanah tak nampak, tak ada apa-apa. Artinya tak wujud. Tak nampak artinya tak wujud. Bunga tak nampak artinya tak wujud. Sebab tak ada cahaya. Cahaya itulah wujud. Ini kita bicarakan. Jadi bunga itu bukan bicara tentang wujud. Bunga-bunga yang bicarakan tentang wujud itulah nyata. Tak nyata bunga, tak nyata tanah, tak nyata tembok, sebab tak ada cahaya. Jadi cahaya itulah maka terpaparnya air sirap dalam gelas yang jernih, gelas yang putih. Kita letakkan air merah, kemudian kita lihat daripada luar. Yang kita nampak ialah merah. Adakah istilah wujud itu ialah merah? Yang dimasukkan dengan wujud itu ialah merah. Analogi ni kan, bila kita bicara tentang analogi, saya dah banyak kali bagi tahu, jangan salah dia punya wajah tashbih dia. Wajah bentuk nak mendekatkan faham. Jangan kita katakan air merah dah kita nampak pada jisim. Bukan. Yang air sirap itu dalam dalam botol jernih itu, botol sinar tu, botol putih, botol jernih lah. Merah itu ialah wujud. Air itu ialah wujud sendiri. Air itu ialah merah. Merah itu ialah air tadi. Jadi yang merah dilihat daripada luar itu sebenarnya apa dia? Air. Bukannya botol, tapi terpapar. Adanya pada botol dia min ghairi ittihad, min ghairi hulul wal ittihad. Tapi sebenarnya dia hanyalah yang sebagai wujud nisbi. Lintas, menyelenap. Selama mana di dalam lingkungan air sirap tadi, maka akan terpaparnya merah botol tersebut. Itu dia kata innallaha ma'ana. Apa itu? Sentiasa kita dengan Allah SWT. Kaca tadi bawa ke tempat lain, merah lagi tak? Takkan merah. Kita tutup lubang, cahaya tak masuk rumah, tak ada lubang tu. Jelas tak? Tak ada. Sebab dia tidak berkait. Artinya apa-apa yang wujud, apa-apa yang wujud, semuanya dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kefahamannya analogi. Yang tak faham pula. Satu-satu tak boleh kita. Sebab kita belajar sekarang ni, kita kongsi sekarang ni, bicara ini dari sudut nak faham yang sebenarnya nazariah itu masing-masing. Kita makan kurma, kita gelap. Jadi kalau nak bicara tentang faham betul, biar ada disiplin dia. Bila bawa ke analogi, lihat daripada sudut mana analogi tersebut. Jadi tiap kelip mata dengan wujud Allah Ta'ala. Kalau terputus saja memang tak ada. Bila lubang tutup kat rumah tak ada cahaya. Botol tadi kita alih ke tempat lain, keluar air, dah tak ada merah dah. Jadi merah itu jelas wujud. Adakah botol itu wujud? Adakah botol itu merah? Itu perumpamaan dia. Adakah botol itu merah? Tak. Botol itu tetap jernih. Yang merah jelah air. Apabila berkait, itu dia kata berserta. Yang kita pamparkan merah. Jadinya wujud kita inilah adalah wujud Allah. Merahnya botol tadi adalah merah sirap air sirap tadi. Nampak situ. Kita bawa lagi. Tiada dengan dirinya. Dah botol tu tak bolehnya. Botol tu tak ada merah pun. Botol tu jernih, kosong, tak ada apa-apa. Begitulah juga dengan tanah. Begitu juga dengan bulan.
dianya semata-mata dirinya tak cahaya, artinya tak wujud. Semata-mata tanah tak wujud, artinya tak jelas, tak zuhur, tak nyata, tak cahaya. Kalau kita ibarat yang lain, tak wujud. Semata-mata diri tak nyata. Itu kena faham di situ. Faham konsep tu kan? Semata-mata diri. Jadi bila adanya merah, nampak merah pada botol, nampak cahaya pada bunga, pada bumi, pada bulan, dengan sesuatu yang lain, bukan dengan diri sendiri. Dan apabila adalah seperti demikian itu, maka adanya yang ialah ada dengan ia itu pada tiap-tiap kelip mata ialah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kelip mata fi kulli lahzatin sama dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jelas ni kan. Botol tu kalau bawa pergi jauh dah tak merah dah. Apa nama? Bunga tu masukkan dalam tudung salji, tak cahaya dah, tak ada. Dia terputus itu. Bila cahaya, dia mesti detect. Sentiasa. Allah Ma'ana, sentiasa. Bila ini dah paling saya rasa yang mampu saya nak buat sudut akal, nak kasih fahamkan. Ada Elan sekejap Elan. Kau tak boleh tunggu karang nak Elan. Tadi dah tahu kan orang. Tiada wujud yang lainnya. Cahaya semata-mata cahaya itu matahari saja, yang bukan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga kita katakan di situ, apa yang bercahaya, lihat kepada di bunga itu adalah bukannya matahari, bukan cahaya matahari, bunga-bunga dia. Bunga-bunga kena pantai tu. Cahaya daripada bunga tu pun kita panggilkan sebagai bukan dia matahari, tapi dia berkait dengan matahari. Itu adalah wujudnya, wujud idafi, wujud nisbi tu. Nampak istilah situ. Jangan kita katakan matahari itu sebagai melihat kepada jisim, melihat kepada, jangan. Kita fahamkan makna yang tersurat daripada matahari. Kita fahamkan makna yang tersurat daripada pancaran matahari. Bukannya hissi, realiti kita lihat. Itu jangan salah faham. Bicarakan tentang analogi tu. Maka kata pengarang, bermula alam ini kesemuanya. Alam ini semuanya. Jadi kalau kita kata analogi tadi, bumi, bulan, pokok, bunga, bumbung atap kita, dari pihak dirinya, diri bumbung, diri bunga, diri sendiri ataupun jirim bagi bulan itu sendiri, ketiadaan dengan adamnya yang asal. Dia bukannya jenis cahaya, bukan jenis bercahaya. Kalau kita kata lampu ni memang jenis bercahaya, tapi yang lain yang ni semua adalah bukan cahaya. Kalau tak ada cahaya, dia tak akan dilihat, tak akan nyata, tak akan jelas. Jadi semata-mata dirinya, alam ini pada semata-mata dirinya, dia tak ada. Dia tak ada cahaya. Dia bukan macam cahaya, bukan. Untuk saya terpaksa bawakan analogi tu. Semata-mata dirinya. Dan ada pun daripada pihak wujud Allah Ta'ala, maka ia alam ini ada dengan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila adanya matahari, semua nyata. Bila ada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya wujud. Yang mana semua wujud itu sebenarnya merujuk pada wujud Allah Ta'ala saja. Kerana kita bicarakan tentang wujud itu ialah cahaya analogi tadi. Maka wujud Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala artinya zat Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala, dan wujudnya yang ialah wujudnya wujud alam, yang ialah wujud dengan dia, dengan Allah Ta'ala, itu ialah wujud yang satu. Bila kita tentang wujud ini, kita bezakan, dikaitkan dengan Tuhan, dikaitkan dengan makhluk. Bila dikaitkan dengan Tuhan, wujud dengan Allah, wujud itu ialah diri itu Tuhan. Bila kita ni wujud dengan diri kita, wujud itu bukan diri kita.
Kita faham situ. Sebagaimana kita kata tadi, cahaya dengan bunga, dengan bunga dengan bulan apa semua tu, cahaya bukannya bulan, cahaya bukannya bunga, cahaya bukan tanah. Dan iaitulah wujud Allah Ta'ala. Maka hanyalah itu saja. Wujud yang hanya ialah wujud Allah Ta'ala saja. Yang sebenarnya cahaya itu dah ialah matahari. Cahaya itu ialah matahari. Yang sebenarnya wujud itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita faham begitu, jangan kita faham tentang wujud di situ, matahari di situ dari sudut kuli. Jangan begitu. Kuli artinya matahari, itu ni juzuk cahaya. Bukan begitu, jangan faham itu. Jangan faham itu. Kalau faham itu dinamakan sebagai konsep golongan sebagai falasifah. Yang dimasukkan dengan Allah, dimasukkan dengan Tuhan, itulah diri alam semua ini. Itulah sebenarnya dengan itu sebagai Tuhan. Kerana kita ini juzuk bagi Tuhan. Itu dia bukan sebagai wujud yang kuli. Bukan itu yang dimaksudkan. Sikit-sikit insyaAllah baca ni. Dan ia ya'lam, tiada wujud baginya daripada pihak, betul kita baca Dan ia ya'lam, tiada wujud baginya daripada pihak dirinya sama sekali. Sebagaimana kita katakan tadi, antara bunga dengan cahaya, diri bunga tu cahaya tak? Tak. Semata-mata diri dia gelap, tak nyata. Dan tiadalah tujuan dengan wujudnya, wujud alam itu. Tujuan artinya yang dimaksudkan. Bukan kita kata tujuan diciptakan, tak. Tujuan di sini yang dimaksudkan, murad artinya yang dimaksudkan dengan wujud. Dan tiadalah, bukanlah yang dimaksudkan dengan lafaz wujud alam itu, wujud alam itu, yang ialah wujud Allah Ta'ala itu. Ya, bukanlah kita maksudkan wujud alam itu ialah wujud Allah Ta'ala. Bukanlah yang dimaksudkan diri zatnya alam. Ini alam ni. Bukanlah jirim alam tu yang dikatakan sebagai Tuhan. Bukan. Dan rupanya surah, gambaran-gambaran ataupun rupa bagi alam itu. Bukan. Jadi kita kata wujud makhluk, wujud Tuhan adalah satu. Itulah wujud tu, wujud Tuhan. Yang dimaksudkan dengan wujud di situ bukan merujuk kepada zat daging kita ni, cair tu. Bukan itu yang dimasukkan dengan wujud. Bukan. Jangan silap faham situ. Perhatikan betul-betul. Bukan itu. Bahkan tujuannya, artinya yang dikendaki dengan wujud itu ialah barang yang sesuatu. Dengan dialah, dengan sesuatu itulah segala zat alam ini dan rupanya rupa alam ini, rupa alam itu sabit pada segala dirinya. Jadinya dengan sebab sesuatu itulah sabitlah, tetaplah jirim-jirim kita daripada ataupun ayan kita ini dari martabat-martabat yang pelbagai, daripada peringkat ilmu, peringkat martabat ilmu Tuhan, semua tu. Kerana dengan sebab perkara tersebut, yang dimasukkan dengan perkara tersebut ialah wujud tu, wujud Allah Ta'ala. Itulah di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiadalah yang demikian itu melainkan wujud Allah Ta'ala. Dengan ijma' segala uqala. Kalau ikutkan itu intipatinya, semuanya datang daripada tu, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya. Takkan tercipta alam ini kalau Tuhan tak kendak. Takkan terciptanya alam ini kalau Tuhan tak tahu. Tak akan apa benda semuanya kalau tidak datang daripada Tuhan. Yang dimasukkan di situ ialah wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kekuncinya, paksinya. Jadi kalau pada itulah dia punya intipati dia, jadi orang yang benar-benar faham di situ, dia akan setuju, takkan salahkan. Ada pun segala, ambil pati, ni jelas ayat dia. Ada pun segala zatnya, zat alam, dan rupanya surah, gambarannya. Jadi zat alam dan juga gambaran-gambaran dia yang terkait dengan dia, daripada sekira-kira dia pada dirinya, artinya diri zat. Ni jirim kita semua ni.
serta putus telik daripada mengada oleh Allah Ta'ala baginya dengan adanya Subhanahu Wa Ta'ala, maka tiada wujud bagi diri zatnya sama sekali. Saya ulang sekali lagi. Adapun segala zatnya, zat alam dan surahnya, rupanya, daripada sekira-kira dia pada dirinya, di alam itu semata-mata diri, semata-mata pokok bunga, bunga tu, semata-mata bulan, semata-mata tanah yang ada kat muka bumi ni, semata-mata dirinya tanpa dikaitkan. Artinya di sini serta putus tilik daripada mengada Allah Ta'ala, artinya tanpa ada dikaitkan dengan cahaya matahari. Jadi putus tilik daripada mengada oleh Allah Ta'ala baginya dengan adanya Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan putus tilik artinya semata-mata bulan tanpa dikaitkan dengan matahari, ibarat begitu. Maka tiada wujud bagi diri zatnya alam ini sama sekali. Bunga tu tak akan nampak dah sama sekali. Bulan tu tak ada, malam 14 tak ada, malam hilal tak ada, semua tak ada. Kalau semata-mata diri bulan, semata-mata berdiri di apa nama? Di bunga tersebut. Jelas itu. Dan ada pun segala orang yang berkata daripada ulama rusum dan ulama kalam dengan bahawasanya wujud itu dua. Pertama wujud yang qadim. Kau apa dah? Jam-jam. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Segala benar itu dan segala benda itu daripada Allah Ta'ala. Atas ini. Atas ini. Dan ada pun segala kekurangan kita daripada diri sendiri. Dan mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada amin ya Allah. Menjadi yang jelas agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala inna fitrana alikum Allah Ta'ala inna fitrana alikum ya Allahumma yasi umurana fi dunya wal akhirah Allahumma fatina fi dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak tanya sikit yang akal ni. Uqala, orang yang mengakal. Dia akilun seorang, uqala jamak ramai. Dia apa nama? Plural Kalau bukan lah, kita ni tukang makan.